Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengulas serba ringkas berkaitan dengan isu yang tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia berkaitan penutupan masjid dan juga surau akibat wabak pandemik COVID-19. Kebelakangan ini kita sering mendengar keluhan dan kritikan segelintir masyarakat terhadap penutupan masjid dan surau di kawasan zon merah. Kritikan semakin lantang terhadap sekatan kuliah agama dan kegiatan mengimarahkan masjid serta surau, sekaligus mengundang persepsi dan reaksi berbeza. Ada yang patuh, mengeluh, dan ada pula yang bersedih. Sebahagiannya pula menerima prosedur operasi standar SOP dan norma baru itu dengan menganggapnya sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatwa dikeluarkan pihak berkuasa negeri dan ianya selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Keputusan Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang telah pun mengeluarkan garis panduan penutupan masjid dan surau bagi kawasan-kawasan yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19 ini. Apabila pemerintah menetapkan satu keputusan dan Sultan telah pun perkenankan demi menjaga maslahah rakyat, ketika itu ketaatan kepada ulil amri bersifat perlu serta tidak wajar dinafikan lagi. Tasarrafal imamu manutun bil maslahati, yang bermaksud tindakan seseorang ketua ke atas rakyat berdasarkan kepada kemaslahatan. Rujuk Kitab Al-Ashbah wan Nazair Lissuyuti. Langkah penguatkuasaan PKP juga ialah keputusan siasat syariah demi menjaga kemaslahatan orang ramai daripada dijangkiti COVID-19 bagi memutuskan penularan wabak ini. Dalam mengutamakan antara maqasid nyawa dengan maqasid solat, menjaga nyawa tidak boleh dikompromi kerana ianya tidak dapat ditukar ganti. Penutupan masjid dan surau ini turut mempunyai mafsadah kerana menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan solat berjemaah di masjid, sedangkan ianya merupakan satu tuntutan fardu kifayah. Namun kita kena fahami, penutupan masjid dan surau di tempat berisiko jangkitan COVID-19 bukan bermaksud melarang atau mencegah mengerjakan solat. Syiar solat itu tetaplah juga diteruskan jika dilihat dari sudut maslahah dan juga mafsadah. Maka masalah penutupan masjid dan surau itu adalah lebih utama dibandingkan dengan keperluan secara berjemaah di masjid, surau. Hal ini selaras dengan kaidah usul fiqh, yaitu darul mafasid muqaddimu ala jalbul masalih, yang bermaksud menolak kemudaratan adalah lebih utama jika dibandingkan dengan mendapatkan maslahah. Cuba fikirkan, jika masjid dan surau tetap dibuka di kawasan yang terjejas dengan jangkitan COVID-19 tersebut, kemungkinan besar jemaah yang datang ke masjid boleh dijangkiti dengan virus tersebut, terutamanya ahli keluarga mereka. Bahkan rangkaian jangkitan akan lebih banyak. Akhirnya akan menimbulkan fitnah dan image Islam akan tercemar di mata orang-orang yang bukan Islam. Inilah juga dimaksudkan dalam maqasid syariah, yaitu menjaga marwah dan agama. Dalam kaidah fiqh pula disebut la dharar wa la dhirar. Maksudnya tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semua pihak bertanggung jawab memastikan kemudaratan COVID-19 terhenti dan berdosa bagi sesiapa yang sengaja membiarkan diri menjadi pembawa virus berkenaan ke dalam masyarakat yang sihat. Berikut adalah fatwa-fatwa
yang telah diputuskan oleh institusi fatwa antarabangsa berkaitan penangguhan solat Jumaat dan solat berjemaah di beberapa buah negara. Jika diperhatikan, dalil-dalil yang digunakan dalam mengeluarkan hukum tersebut berlegar pada beberapa poin tertentu. Antaranya ialah kewajiban meraihkan salah satu daripada maqasid syar'iyyah, yaitu menjaga nyawa, hifzul nafsi. Haram seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya dan kebinasaan dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Hal ini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Begitu juga kaidah fiqh yang menyebutkan bahawa setiap tindakan pemerintah terhadap rakyatnya perlu didasari dengan kemaslahatan. Oleh yang demikian, setiap arahan dan ketetapan daripada pemerintah adalah wajib dipatuhi dan ditaati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu pemimpin dari kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Makanya nasihat dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan keputusan yang mereka keluarkan adalah menjaga maslahah manusia demi menjaga keselamatan diri kita dan juga orang ramai. Janganlah menyusahkan ramai pihak, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana akan menguruskan pesakit COVID yang mungkin disebabkan oleh kita. Biarlah kita fikirkan dengan tenang, berbicaralah dengan ilmu. Para mufti, alim ulama, umara dan Kementerian Kesihatan membincangkan perkara ini dengan rasa ihsan dan ketulusan hati. Semuanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam situasi sebegini, kita berikhtiar mengambil kaedah mencegah lebih baik daripada merawat. Seperti pepatah Arab ada menyebutkan, al-wiqayatu khairun minal ilaj, yang bermaksud mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.